Yang berhormat Alusta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Ini Petua kerana memberi peluang untuk saya menjadi pembahas terakhir turut mengambil bahagian dalam perbahasan RUU perbekalan pada kali ini. Datuk Ini Petua, ekonomi yang ada hari ini kebanyakannya dibincangkan dari sudut ukuran empirikal. Ia jarang dibincangkan dalam aspek non-empirikal. Ukuran dari sudut empirikal ini tidak salah, tetapi tidak holistik. Sedangkan ekonomi juga sebenarnya perlu diukur dari sudut non-empirikal, iaitu manusia. Kebimbangan mengenai keterisan, hasil yang berkurangan, perbelanjaan yang tinggi, peningkatan kadar inflasi, penambahan kadar hutang, semuanya ditentukan oleh manusia. Bagaimana manusia itu hidup, mengurus, menyusun, mentadbir, semuanya akan menentukan bagaimana berhasilnya sesuatu perancangan keuangan atau apa yang kita panggil hari ini sebagai bajet. Dalam aspek pembangunan barat atau konvensional, manusia dianggap sebagai makhluk ekonomi. Artinya, manusia hanya menjadi alat untuk meningkatkan hasil dan pengeluaran. Mengapa? Kerana matlamat akhir dalam ekonomi konvensional hanyalah mementingkan kadar keuntungan dan kadar pengeluaran semata-mata. Manusia dieksploitasi sepenuhnya demi untuk mendapatkan hasil tanpa mengambil kira fungsi asal penciptaan manusia itu sendiri. Dalam bidang kesihatan misalnya, jika manusia itu dianggap sebagai alat untuk meraih keuntungan, maka kesihatan manusia akan menjadi satu perniagaan. Lagi ramai manusia yang sakit, itu lebih menguntungkan. Walhal tidak sepatutnya berlaku begitu. Dalam bidang pendidikan pula, jika manusia dianggap sebagai robot, maka manusia itu akan dipaksa untuk jadi pandai dan dipaksa untuk buat semua perkara walaupun ia mungkin tidak mampu. Sijil kelulusan akademik boleh dijual beli andai pendidikan itu dianggap sebagai satu perniagaan. Akan tetapi, ianya berbeza dengan ekonomi Islam yang meletakkan manusia sebagai pelaku pembangunan atau development actor dengan izin. Manusia itulah yang menentukan bagaimana sesuatu pembangunan itu dilaksanakan. Bukannya pembangunan itu yang menentukan manusia. Manusia diciptakan Allah menjadi khalifah, menjadi hamba Allah, memakmurkan bumi, mengikut acuan yang Maha Pencipta. Pembangunan adalah untuk manusia, bukannya manusia untuk pembangunan. Inilah prinsip ekonomi yang sepatutnya menjadi kerangka ekonomi negara. Datuk Ini Petua, salah satu mekanisme pelaksanaan prinsip ekonomi Islam ialah pelaksanaan wakaf. Dalam ucapan bajet 2023 baru-baru ini ada dinyatakan tentang pelaksanaan wakaf. Pelaksanaan wakaf memenuhi pendekatan pembangunan bottom-up approach dengan izin, selain daripada pendekatan top-down approach yang sedia dilaksanakan sekarang. Kedua-dua pendekatan ini sering perlu seiring untuk memakmurkan pertumbuhan ekonomi dan melestarikan pembangunan. Wakaf akan berjaya dilaksanakan jika pewakafnya ada niat untuk buat baik. Niat untuk buat baik itu pula perlu didorong oleh persekitaran yang baik. Untuk didik rakyat buat baik, mesti dimulai dengan pemimpin terlebih dahulu. Gandengan pemimpin dan rakyat yang baik ini merupakan satu aspek non-empirikal yang penting dalam mengukur kejayaan dan kemajuan sesebuah negara. Orang baik berjaja batik, batik ditempa pagi petang. Orang baik, kerjanya baik, bawa-membawa rezeki datang. Pelaksanaan wakaf ini tidak boleh hanya dilihat dalam satu sudut tertentu sahaja. Sebaliknya, wakaf ini mesti diperluaskan merentasi bidang dan kementerian. Wakaf boleh menjadi sektor ketiga dalam pembangunan negara bersama dengan sektor kerajaan dan sektor swasta. Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang sepatutnya dikembangkan untuk mengurangkan beban dan kos sara hidup yang sedang ditanggung rakyat kini. Saya ingin mencadangkan dalam Dewan yang mulia ini supaya kerajaan mewujudkan wakaf khas infrastruktur dan wakaf khas pertanian. Pelaksanaan wakaf khas infrastruktur akan mampu mengurangkan kos-kos tertentu, terutamanya kos pembinaan.
Pihak syarikat masih boleh buat untung, namun sebahagian daripada nilai projek itu pelaksanaannya secara wakaf. Untungnya tetap ada, tapi tidak sebanyak seperti yang biasa dinikmati sebelum-sebelum ini. Umum mengetahui kos pelaksanaan sesuatu projek itu kadang-kala jadi tinggi kerana ada tol di tengah jalan. Ada komisen tertentu perlu dibayar kepada orang tertentu untuk tujuan tertentu. Inilah amalan yang rosak yang telah wujud dan berakar umbi sejak sekian lama. Begitu juga dengan wakaf khas pertanian. Ianya akan dapat menjadi pelengkap kepada inisiatif kerajaan untuk menjamin sekuriti makanan negara. Alangkah baiknya jika ada ladang-ladang pertanian yang menjadi sumber makanan utama negara dapat dilaksanakan secara wakaf. Tanahnya, pokoknya, bajanya, buahnya, hasilnya, modal operasinya, semua itu boleh ditingkatkan manfaatnya melalui wakaf. Pelaksanaan wakaf khas infrastruktur dan wakaf khas pertanian ini secara langsung akan membantu mengurangkan beban keuangan kerajaan dan beban keuangan rakyat. Bahkan kos-kos tertentu dan harga barang tertentu mungkin dapat diturunkan melalui pelaksanaan kaedah wakaf ini. Bila harga barang turun, inflasi akan turun dan kuasa membeli akan meningkat. Sekaligus, ianya akan lebih mengupayakan ekonomi kita. Inilah formula Islam dalam menguruskan ekonomi. Formula ini telah wujud sejak ribuan tahun lalu. Kita hanya perlu menyesuaikan formula ini dengan keadaan semasa dan penglibatan semua pihak yang mahir. Formula ini tidak memerlukan sesiapa pun terduduk seperti pernah disebut oleh Yang Berhormat Pandan. Nak duduk boleh, nak berdiri pun boleh. Yang penting ada penyelesaian. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menarik perhatian Dewan Mulia ini mengenai Bandaraya Alustar selaku bandaraya yang tertua di Malaysia yang berusia 288 tahun. Saya ucap terima kasih kepada pihak Motek yang telah menyalurkan 640,000 pada tahun lalu untuk projek baik pulih, naik taraf Pekan Cina, Balai Seni dan Tanjung Cali. Walau bagaimanapun, permohonan untuk membangunkan Sungai Kedah sebanyak RM96 juta dalam RMK12 masih belum diluluskan lagi. Mohon penjelasan daripada pihak kementerian tentang hal ini. Selain itu dicadangkan juga supaya Motek bersama KPKT dan JKR memberi perhatian terhadap cadangan untuk mewujudkan Heritage Trail dan Food Trail dalam Bandaraya Alustar dengan izin. Heritage Trail merujuk kepada jejak atau laluan khusus yang menghubungkan tempat-tempat warisan di dalam Bandaraya Alustar. Heritage Trail ini perlu kepada kemudahan khusus yang memudahkan pengunjung seperti laluan berbumbung, zebra crossing, lampu, kios cenderamata, galeri sejarah, pusat informasi dan sebagainya. Manakala Food Trail pula merujuk kepada makanan yang dapat dinikmati oleh pengunjung sepanjang laluan heritage tadi. Tuan Di-Pertua, konsep heritage dan Food Trail ini akan dapat memelihara warisan yang berusia ratusan tahun sekaligus dapat menghidupkan Bandaraya Alustar, menggamit kedatangan pelancong dan merancakkan ekonomi setempat. Datuk Yang Di-Pertua, akhir sekali, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini mengenai satu petikan tulisan dalam buku yang berjudul Kedah 1771-1821, The Search for Security and Independence, yang ditulis oleh R. Buni, diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1971. Saya mohon izin untuk membacakan sedikit petikan tulisan ini yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Pulau Pinang was neither leased, granted, nor ceded by any written treaty or agreement. Dalam perenggan lain disebutkan Pulau Pinang was an integral part of Kedah. Like not only committed by European standards, a breach of international law, but cheated Sultan Abdullah as well. The declaration of Pulau Pinang as British possession was therefore illegal, for no such verbal or written permission was given. Dengan izin, Tuan Di-Pertua. Dokumen ini membuktikan bahawa sebenarnya ada sejarah lain yang terpendam di sebalik isu polemik Pulau Pinang Kedah. Kita diajar sejak kecil dalam buku-buku sejarah bahawa Pulau Pinang itu dibuka oleh Francis Light. Sedangkan ada fakta sejarah lain
yang mengatakan bahawa Sultan Kedah, Sultan Abdullah, tidak pernah bersetuju untuk menyerahkan Pulau Pinang kepada Lat. Bahkan, pengunjung ini betul, bahkan menurut dokumen ini, tidak pernah ada dokumen atau perjanjian atau persetujuan untuk menyerahkan Pulau Pinang kepada British. Dalam erti kata lain, Pulau Pinang itu kini sebenarnya masih negeri Kedah jika menurut tulisan ini. Datuk ini betul, maka sebagai penggulungan, jika kita mahu membincangkan mengenai isu kedaulatan negeri, perkara yang perlu untuk dibuat segera ialah merungkaikan semua bahan dan fakta sejarah Kedah dan Pulau Pinang. Kita tidak mahu Dewan Yang Mulia ini dan masyarakat kita terus... Bentar, duduk semua, duduk. Yang berhormat, Jelutong, peraturan mana? Tuan Speaker, saya percaya Tuan Speaker memang tahu tentang peraturan. Saya rujuk kepada peraturan 36/9C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum dalam Malaysia atau melanggar mana-mana syarat dalam perlembagaan. Ini bolehkah saya maklumkan apakah yang mempertikaikan melanggar perlembagaan? Kenyataan Yang Berhormat Alostar yang mempertikaikan kedaulatan Pulau Pinang yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan adalah sesuatu yang melanggar peraturan Dewan. Kerana perlantikan Governor Tuan Yang Terutama dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menurut perlembagaan. Jadi apakah tujuan Yang Berhormat Alostar membangkitkan perkara ini? Ia adalah semata-mata untuk membangkitkan polemik dan mempertikaikan kedaulatan Pulau Pinang. Saya minta beliau tarik balik kenyataan tersebut. Sudahlah. Jangan langgar-langgarkan, laga-lagakan orang-orang di Pulau Pinang dan Kedah. Tuan Speaker, saya mohon ruling. Terima kasih. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada peraturan 10C, betul? Ini mempunyai 4 ciri. Ya. Cirinya ada 4 ciri. Salah satu ciri, 4 ciri berkenaan adalah bermusuh-musuhan di antara kaum di Malaysia, 1. Melanggar mana-mana syarat perlembagaan, 2. 3. Melanggar akta hasutan, dan keempatnya, perasaan bersakit-sakit hati. Okay. Sebelum saya buat ruling, Yang Berhormat Alostar, ya, benda ni semua recorded ya? Baik. Telah direkod dengan izin ya? Terima kasih Datuk ini betul. Sebab itu saya sebentar, ya, bagi saya habis. Okey, baik. Apa matlamat Yang Berhormat membawa isu berkenaan? Baik, saya yang lain nantilah nak cakap dulu. Sebab tu sebelum saya buat ruling, saya nak dengar, dan benda ni direkod. Kalau ada rayuan di bawah peraturan 19, kita boleh buka balik. Ya. Sila nyatakan. Terima kasih Datuk Mentua kerana beri peluang untuk saya buat penjelasan. Sebab tu saya sebut tadi, saya kata ada dokumen yang menyatakan sedemikian. Ini buku saya petik. Itu buku yang ditulis oleh Berhormat. sejarawan. Siapa-siapa boleh. Duduklah. Tak ada adab ke? Duduklah. Itu buku saja. Tak ada adab ke? Amaran 2. Tak ada adab ke? Tak belajar adab? Kampar biadab. Yang berhormat, peraturan 35(1), 36, 37 adalah jelas. Saya tolerate. Okey? Saya akan be fair. Saya duduk di sini, saya akan berlaku adil. Itu saya punya prinsip. Tak kisah kerajaan, tak kisah pembangkang. So, saya akan bagi ruang kepada yang berhormat telah membangkit, yang Jelutong membangkitkan peraturan. Dia telah jelaskan. Saya nak dengar pula sebelah sini. Kalau dah terjerit macam ni, bagaimana? Kita berlaku adil. Ya?
Okey, Yang Berhormat, saya jelaskan. Terima kasih Datuk Ketua. Saya sebut tadi, ini petikan buku dokumen ini. Dan saya tidak memaksa Dewan untuk menerima sepenuhnya tulisan ini. Saya sebut kalau ucapan tadi, kalau kita nak bincang tentang isu kedaulatan negeri, maka kita perlu untuk merungkaikan kembali semua bahan dan fakta sejarah yang ada, sama ada yang menyebut ada perjanjian atau tidak ada perjanjian. Kedua-dua itu disemak semula, supaya dia berlaku adil kepada kedua-dua pihak, Pulau Pinang dan Kedah. Saya tidak berhasrat untuk mencetuskan apa-apa maksud perkauman ataupun apa-apa perkara yang disebutkan tadi. Saya cuma sebut ini salah satu bahan sejarah yang ada, Tuan Yang Dipertua. Dan saya mohon Dewan untuk mempertimbangkan dan bukan bermaksa untuk menerima tulisannya. Tuan Yang Dipertua, itu penjelasan saya untuk isu tadi. Baik. Okey, balik kepada prinsip peraturan. Sebagai saya menyatakan tadi, 4 perkara yang dalam peraturan jika dilanggar adalah satu kesalahan. Ya. Dan saya kembali ruling. Ya. Saya ulang balik. Perkara berkenaan iaitu peraturan 3610, wing pertama, perasaan bersakit-sakit hati. Kedua, bermusuh-musuh di antara kaum di Malaysia. Tidak ada. Mula-mula bagi saya tidak ada. Yang keempat, yang ketiga, akta hasutan tidak ada kaitan. Yang ketiga, yang ini keempat, melanggar mana-mana syarat perlembagaan. Undang-undang yang tertinggi dalam negara kita yang melangkau apa sekalipun dengan izin, ia adalah negara, Bible dan Quran pada pentadbiran kerajaan. Ya. Kita telah mengetahui negeri Pulau Pinang adalah satu negeri yang diiktirafkan di dalam perlembagaan. Ya. Dengan sedemikian, saya membuat ruling Yang Berhormat Alustar tarik balik. Jika tidak puas hati, peraturan 19 ada. Ya, sila tarik balik. Baik, Datuk Betul, saya akur dengan arahan Datuk Betul. Saya tarik balik part itu tadi. Walau bagaimanapun, saya masih mengemukakan kepada Dewan supaya fakta-fakta sejarah yang ada itu dapat dibincangkan di segenap sudut. Apa fakta yang ada supaya kita dapat menemui sejarah yang betul. Dan Yang Berhormat, ya. Kalau jika tidak puas hati tentang sesuatu perkara, kita ada peraturan 18, 17, 19, sila buat usul. Baik. Baik. Datuk Betul. Baik. Okey, saya bagi last 1 minit. Akan memandangkan Yang Berhormat adalah orang yang terakhir. Baik. Sila. Terima kasih Datuk Betul. Saya pun sudah selesai poin yang nak disampaikan dan saya akhiri ucapan perbahasan ini dengan pantun. Patah atap kerana buluh, atap berjalin dengan tali. Patah sayap bertongkat paruh, namun undur pantang sekali. Lemaknya nasi bergulai udang, lemak berbau santan kelapa. Rela ku mati berputih tulang, tidak ku mahu berputih mata. Tuan Datuk Ketua, saya mohon mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, ya.